Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis yang terkenal Sahih Imam Muslim, yang mana kita telah berada pada siri 116, telah tiba pada riwayat yang ke 1820. Ahlan-ahlan kepada semua yang bersama, ahlan-ahlan Fatimah Samsuddin Kamisah yang berada di ruangan Facebook dan semua yang berada di ruangan TikTok. Kita dah masuk pada hadis-hadis berkenaan satu tajuk yang baru, yang mana Imam Muslim membawakan hadis-hadis berkisah tentang tajuk Bab istihbabi salatin nafilati fi baitihi wa jawaziha fil masjid. Yang pertama, kata Imam Muslim, hadis-hadis yang dibawa ini adalah berkenaan tentang tajuknya disusun oleh Imam Nawawi, tetapi pada waktu itu maksudnya lebih kurang sama, sunnah bahawa solat nafil itu ditunaikan di rumah. Sunnah di rumah. Bahkan Nabi SAW kebanyakan solat sunat qabliyah dan ba'diyah Nabi SAW tunaikan di rumah. Wajawaziyah fil masjid, walaupun afdalnya di rumah, tetapi harus dan boleh hukumnya untuk menunaikan solat sunat qabliyah ataupun nawafil di masjid. Dan macam zaman kita, kerana kadang-kala kita dekat tempat kerja ataupun rumah kita jauh daripada masjid dan surau, maka kita pun banyak menunaikan solat sunat qabliyah, ba'diyah dan lain-lainnya di masjid. Tetapi afdalnya adalah untuk tunaikan di rumah. Wasawa'un fi hadha ar-ratibatu wa ghairuha. Sama ada solat-solat nafil itu adalah solat-solat rawatib, qabliyah dan ba'diyah ataupun bukan. Afdalnya untuk tunaikan di rumah. Illa, kecuali. Kata Imam Nawawi, hadis-hadis yang bakal kita baca menunjukkan, kecuali solat-solat nafil yang merupakan syiar az-zahirah, syiar yang perlu dizahirkan, syiar yang perlu dijelaskan. Macam contohnya apa? Nanti kita akan baca. Solat raya, maka solat raya walaupun pada waktu itu solat nafil, namun pada waktu itu afdal di masjid, di tempat terbuka berbanding rumah. Maka apakah solat-solat yang merupakan syiar agama yang perlu dizahirkan? Maka ianya adalah solat raya, 1. Al-kusuf, solat gerhana, matahari dan bulan, 2. Al-istisqa, solat minta hujan, 3. At-tarawih, solat tarawih, 4. Wa kadza ma la yata'atta fi ghairil masjid. Begitu juga solat-solat yang tidak mesti dibuat di masjid. Maka walaupun ianya sunat tetapi mesti dibuat di masjid, maka di masjid adalah lebih afdal daripada rumah. Contohnya apa? Tahiyatul masjid. Au yundabu kaunuhu fil masjid. Ataupun solat-solat nafil dan sunat yang bagus disolat di masjid. Contohnya apa? 2 rakaat selepas tawaf. Maka ini adalah solat-solat yang pada waktu itu di masjid lebih afdal. Selain daripada ini, contohnya qabliyah, ba'diyah, contohnya solat sunat wudu, contohnya solat malam, contohnya duha, contohnya pada waktu itu isyraq, contohnya qabliyah subuh hatta. Kalaulah mampu, kalaulah pada waktu itu rumah tak jauh daripada masjid, maka menunaikan di rumah adalah lebih afdal. Maka ini poin yang nak dibawakan. Maka apakah hadis-hadisnya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu pada baris yang pertama kata Imam Nawawi, wal muradu bihi, maksud daripada solat-solat yang ada dalam hadis yang bakal kita baca ini adalah solat-solat nafil. Maka riwayat 1820 baca hadis dia.
Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Ij'alu, jadikanlah kamu min salatikum, daripada solat-solat kamu." Dalam kurungan kata Imam Nawawi, maksud solat di sini adalah solat nafil. Adapun solat fardu maka digalakkan di masjid. Sabda Nabi, jadikanlah kamu daripada solat-solat nafil kamu fi buyutikum, di rumah-rumah kamu. Kenapa perlu ada solat di rumah? Wala tattakhizuha kubura, dan janganlah kamu menjadikan rumah kamu umpama kubur. Apakah maksud menjadikan rumah umpama kubur? Pada waktu itu tidak ada solat, tidak ada zikrullah, tidak ada bacaan Al-Quran di rumah dan sebagainya. Terus, sebab itu pada baris yang kedua daripada bawah, wa innama hatha, dan antara sebab yang lain kenapa Nabi suruh untuk kita banyakkan solat di rumah adalah kerana bila kita solat di rumah, akhfa wa ab'adu minar riya', maka dapat memelihara diri daripada riya' untuk solat nafil dan sunat. Adapun solat fardu, maka tuntutannya adalah di masjid dan surau. Wa aswanu minal muhbitat, dan ianya lebih terpelihara daripada ianya menjadi rosak disebabkan niat-niat yang tak baik. Waliyatabarrak al-bait bidzalik, dan supaya rumah beroleh keberkatan apabila kita melakukan amalan-amalan yang baik seperti solat, dan supaya turunnya rahmat Allah apabila kita melakukan solat-solat sunat, solat-solat nafil di rumah. Riwayat seterusnya baca. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, "Sallu, tunaikanlah kamu akan solat-solat nafil dan sunat kamu fi buyutikum, di rumah-rumah kamu. Wala tattakhizuha, dan janganlah kamu menjadikan rumah kamu umpama kubur yang tidak ada ingatan Allah padanya." Terus 1822. Daripada sahabat Nabi Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qada ahadukumus salah, apabila salah seorang daripada kamu telah selesai salat, fi masjidih, di masjidnya, di surau dia, bila dah habis selesai solat fardu di masjid dan surau, maka sabda Nabi, "Falyaj'al li baitihi nasiban min salatih", maka hendaklah dia menjadikan untuk rumahnya ada bahagian daripada solat-solatnya, iaitu solat sunat. Solat sunat, solat nawafil, maka afdal ditunaikan di rumah. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi, kerana sesungguhnya Allah menjadikan pada rumahnya min salatihi, dengan berkat dia menunaikan solat, khairah, adanya manfaat dan kebaikan. Bila kita biasakan untuk tunaikan solat sunat, solat nawafil di rumah, maka akan adanya pahala dan kebaikan. Kita bawa lah ni atas. Okay, pergi ikut mi tak apa. Bawa, ambil, bawa baby. Pegang dua tangan. Okay, terus baca. Maka hadis yang berikut ini nak menerangkan bukan sekadar solat. Kalaulah boleh pada waktu itu kita ada mengingati Allah di rumah juga. Ada bacaan Al-Quran, ada zikir. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Mathalul baiti", perumpamaan rumah, "alladhi yuzkarullahu fihi", yang ada disebutkan nama Allah di dalam rumah tersebut, "wal baitil ladzi", dan perumpamaan rumah yang tidak ada disebutkan nama Allah padanya, "mathalul hayyi wal mayyit", adalah seperti perumpamaan orang hidup dan orang yang mati. Maka tak ada manfaat kalaulah rumah itu tidak ada zikrullah, tidak ada ingatan Allah padanya. Maka pada baris yang kedua, kata Imam Nawawi, fihi nadab ila zikrillahi ta'ala fil bait. Hadis ini menunjukkan galakan untuk adanya zikr kepada Allah di dalam rumah. Maka sebab itu kadang-kala kita digalakkan untuk membaca hadis dalam rumah, untuk membaca Al-Quran di dalam rumah, untuk berzikir mengingati Allah di dalam rumah. Riwayat seterusnya baca 1824. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum", janganlah kamu menjadikan rumah-rumah kamu maqabir, umpama perkuburan.
Yang mana orang dalam kubur, dia dah tak boleh melakukan ketaatan, dah tak boleh melakukan kebaikan. Maka sabda Nabi, janganlah kamu menjadikan rumah kamu umpama kubur. Tidak ada ketaatan, tidak ada amalan, tidak ada perkara yang baik dilakukan di rumah. Sabda Nabi SAW, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yanfiru, akan lari, minal baiti, daripada rumah, alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah, yang dibacakan pada rumah tersebut suratul Baqarah. Maka daripada sini kita nampak pula kelebihan membaca Al-Quran, terutamanya suratul Baqarah. Maka sebab itu, kita bacalah pada waktu itu Al-Quran di rumah. Dan pada waktu itu secara khusus membaca suratul Baqarah di rumah. Seminggu sekali, sebulan sekali. Kerana sabda Nabi, rumah yang dibacakan padanya suratul Baqarah, syaitan akan lari meninggalkan rumah tersebut. Sebab itu ada sebahagian daripada pengamal perubatan Islam, maka digalakkan untuk membaca suratul Baqarah. Kadang-kala ada orang baru pindah rumah, rumah tu dah lama kosong, maka dia akan baca suratul Baqarah. Mudah-mudahan pada waktu itu tidak ada makhluk lain yang tinggal di rumah tersebut. Terus 1825. Maka ini adalah hadis berkenaan tentang amalan Nabi, yang mana pada waktu itu para sahabat mereka nak ikut solat Nabi SAW. Ada yang mengatakan hadis ini adalah berkenaan tentang solat nafil secara umum pada waktu malam yang Nabi buat. Ada mengatakan ini adalah berkenaan tarawih yang berlaku pada bulan Ramadan. Maka apakah kisahnya? Daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, beliau berkata, ihtajara, telah membuat Nabi SAW hujairah, satu bilik kecil. Dekat mana? Dalam masjid. Nabi buat satu bilik kecil di dalam masjid. Maka daripada sini kata para ulama, pada hadis yang kita telah baca dan sedang baca, pada baris yang kedua, 4, 6, 7, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadis-hadis ini pada waktu itu kita nampak menunjukkan harus pada waktu itu untuk orang yang iktikaf dalam masjid, untuk dia mempunyai tempat yang pada waktu itu tersembunyi. Kalaulah negara kita di Malaysia tak ada, tapi kalaulah kita pernah pergi luar negara pada bulan Ramadan, maka pada 10 malam terakhir Ramadan, ada sebahagian masjid, dia akan buat bilik-bilik kecil daripada tirai, daripada langsir, untuk orang yang nak iktikaf 10 malam terakhir Ramadan. Maka itu diambil daripada perbuatan Nabi, daripada sunnah Nabi. Maka ketika mana Nabi sedang beriktikaf di masjid, ihtajara, Nabi SAW telah membuat hujairah, satu bilik kecil, bikhasafatin au hasirin, daripada tikar. Nabi buat satu bilik kecil daripada tikar. Bikhasafah ataupun hasir, pada baris yang kelima, kata Imam Nawawi, kedua-dua itu bimakna, memberi maksud yang sama. Maka Nabi telah buat pada waktu itu tempat tertutup, yang mana Nabi perbuat daripada tikar, untuk Nabi SAW salat dan beribadah, bahkan berehat ketika mana waktu Nabi beriktikaf. Maka ini menunjukkan peristiwa ini berlaku pada bulan Ramadan. Sebab Nabi SAW kebanyakan waktu beriktikaf wajib adalah pada bulan Ramadan. Fakharaja Rasulullah, maka Nabi SAW telah keluar menunaikan solat di tempat tersebut. Fatatabba'a ilaihi rijal, maka telah mengikuti solat Nabi beberapa orang. Waja'u, dan mereka telah datang, yusalluna, mereka melakukan solat mengikut solat Nabi SAW. Berkata perawi, thumma ja'u lailatan, kemudian mereka telah datang lagi pada malam yang lain. Fahadaru, dan pada waktu itu mereka telah hadir. Namun, wa abta'a Rasulullah, Nabi SAW tak nak keluar. Nabi tahu para sahabat tengah tunggu nak solat berjemaah dengan Nabi, tapi Nabi tak nak keluar. Falam yakhruj ilaihim, Nabi tidak keluar kepada mereka. Farafa'u aswatahum, maka mereka telah meninggikan suara memanggil Nabi untuk mengimamkan solat. Sebahagian menyebut inilah solat tarawih yang berlaku pada bulan Ramadan. Wahasabul bab, dan mereka telah membaling batu-batu kecil ke pintu rumah Nabi, nak suruh Nabi SAW, nak ajak Nabi keluar. Fakharaja ilaihim, maka Nabi SAW telah keluar kepada mereka mughdaba, dalam keadaan marah. Maka Nabi bersabda kepada mereka, mazala bikum, apakah sebab kamu
Apakah sebab kamu berterusan melakukan perbuatan kamu? Hatta zanantu, sehingga aku menyangka, annahu, kalaulah berterusan berlaku begini, sayuktabu alaikum, akan difardukan solat nafil, solat sunat ini ke atas kamu. Fa'alaikum, maka lazimkanlah kamu bisolati, untuk menunaikan solat nafil, solat sunat, fi buyutikum, di rumah-rumah kamu. Fa inna khaira salatin, kerana sesungguhnya sebaik-baik solat sunat seseorang itu, fi baitihi, adalah di rumahnya, illa, kecuali as-salatul maktubah, hanya solat fardu yang pada waktu itu sunnahnya adalah di masjid, di rumah Allah. Maka hadis ini menunjukkan sebaik-baik solat sunat selain daripada sunat seperti gerhana, seperti solat minta hujan, seperti raya, seperti tarawih, itu afdalnya di masjid surau. Tetapi solat sunat yang selain fardu, maka itu semuanya afdal di rumah. Hatta qabliyah dan ba'diyah, kalaulah kita mampu, maka tunaikanlah di rumah, kerana nak menghidupkan rumah dengan amalan-amalan yang baik, dengan amalan-amalan ketaatan. Jelas ke jelas? Terus baca. Maka sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang kedua daripada bawah, hadza amun, perintah yang mana Nabi sebut sebaik-baik solat salah seorang daripada kamu adalah di rumahnya kecuali solat fardu. Kata Imam Nawawi, hadis ini adalah umum pada semua solat sunat dan nafil yang pada waktu itu selain daripada fardu. Maka ianya adalah umum kecuali pada waktu itu solat-solat nafil yang merupakan sebahagian daripada syiar Islam, seperti solat raya, gerhana, minta hujan dan tarawih. Fa innaha masyru'atun, maka solat-solat ini disyariatkan secara berjemaah di masjid. Wal istisqa, dan solat minta hujan disyariatkan di tempat lapang. Begitu juga solat-solat yang lain. Jelas ke jelas? Terus 1826. Daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW ittakhadha hujrah, telah membuat sebuah bilik kecil di dalam masjid, min hasir, daripada tika, bukan daripada batu bata. Kerana pada waktu itu Nabi i'tikaf, maka Nabi nak ada tempat tersendiri untuk Nabi beribadah. Dan hukumnya harus, kalaulah tidak mengganggu jemaah yang lain. Fasalla Rasulullah, maka Nabi SAW telah menunaikan solat di dalam tempat tersebut beberapa malam, sehingga telah berkumpul kepada Nabi SAW sekumpulan para sahabat. Dan baki hadis pada waktu itu adalah lebih kurang sama, wazada fih, dan ada penambahan. Walau kutiba alaikum, kalaulah diwajibkan ke atas kamu solat-solat yang nafil dan sunat ini, ma kumtum bih, nescaya kamu tidak akan mampu mendirikannya, tak akan mampu nak menunaikannya. Maka sebab itu Nabi tak nak keluar. Nabi risau takut nanti Allah akan fardukan, wajibkan ke atas umat baginda. Riwayat yang ke-1827, yang ini berkenaan tentang pada waktu itu yang pertama, fadilatil amalid daim min qiyamil laili wa ghairih. Bahagian pertama hadis-hadis ini berkenaan tentang kelebihan seseorang yang beramal dengan istiqamah. Satu, maka pentingnya bila beramal, beramallah dengan istiqamah. Yang kedua, wal amri bil iqtisadi fil ibadah, dalam beribadah selain fardu. Adapun fardu mesti kena buat. Selain daripada fardu, maka Nabi perintahkan pada waktu itu untuk beribadah berpada-pada ikut kemampuan. Janganlah pada waktu itu kerana tengah semangat, maka kita nak solat sepanjang malam, tapi hanya sehari dua, lepas tu tinggalkan. Maka Nabi tak suka begitu. Nabi perintahkan ibadah mestilah dilakukan pertengahan, berpada-pada. Wa huwa an ya'khudha minha ma yutiqu dawam. Apakah maksud iktisad? Apakah maksud berpada-pada dalam ibadah, pertengahan dalam ibadah? Kata Imam Nawawi, maksudnya adalah mengambil daripada ibadah selain daripada fardu, ibadah yang sunat dan nafil ini, ma yutiqu, apa yang seseorang itu mampu, ad-dawam 'alaiha, untuk buat dengan istiqamah. Contohnya sedekah. Janganlah kerana tengah semangat dapat dia gaji semua nak sedekah. Maka sampai bila mampu istiqamah begitu? Tapi pada waktu itu asingkan sedikit. Walaupun tak banyak, hanya RM10, istiqamahkan sedekah. Walaupun hanya RM1, istiqamahkan sedekah.
Maka ini bahagian yang kedua, Nabi memerintahkan untuk beribadah dengan pertengahan, tidak terlalu over, supaya pada waktu itu kita mampu buat dengan istiqamah sesuatu amalan yang kita mampu. Kalaulah solat malam kita mampu 3 rakaat, istiqamahkan dulu 3 rakaat. Janganlah pada waktu tu buat sampai 50 rakaat contohnya, dan lepas tu dah tak buat kerana tak mampu. Dan yang ketiga, wa amri man kana fi salatin wa fatara anha wa lahiqahu malal wa nahwu bi an yatrukaha hatta yazula dhalik. Dan Nabi memerintahkan juga, kita akan baca dalam bab ini, tentang seseorang yang ketika mana sedang solat sunat dan nawafil, lalu pada waktu itu dia menjadi mengantuk ataupun malas, dan pada waktu itu dia dah rasa letih, tak larat, maka hendaklah dia berhenti sekejap sehingga hilangnya rasa mengantuk, hilangnya rasa letih, malas dan sebagainya, barulah dia mulakan balik solat. Jelas ke jelas? 1827 baca hadis dia. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki pada waktu itu sebuah tikar. Tikar, Nabi ada tikar. Dan tikar ini Nabi SAW gunakan untuk apa? Wa kana yuhajjiruhu minal lail. Tikar ini Nabi jadikan sebagai penutup umpama bilik kecil pada waktu malam, supaya Nabi boleh solat dalam itu dan orang tak nampak. Nabi boleh bermunajat dalam itu, orang tak nampak. Nabi boleh berkhalwah dalam itu dan orang tak nampak. Maka tikar tersebut pada waktu malam Nabi kelilingkan pada tubuh badan baginda untuk pada waktu itu tertutup supaya Nabi SAW boleh beribadah. Fayusalli fih, maka Nabi boleh solat di dalam bilik kecil yang diperbuat daripada tikar tersebut. Faja'alan nasu yusalluna bi salatih, maka mulalah beberapa orang telah datang menunaikan solat mengikut solat Nabi SAW. Wa yabsutuhu bin nahar, dan tikar yang Nabi jadikan sebagai dinding itu Nabi hamparkan sebagai hamparan ketika mana waktu siang. Fathabu zata lailah, maka telah berkumpullah pada satu malam sejumlah para sahabat. Maka Nabi SAW bersabda, ya ayyuhan nas, wahai manusia, alaikum minal a'mali ma tutikun, lazimkanlah ke atas diri kamu daripada amalan apa yang kamu mampu. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, la yamallu, tidak pernah letih memberi pahala, dalam kurungan memberi pahala, hatta tamallu, sehingga kamulah terlebih dahulu yang letih beramal. Maka Nabi kata jangan paksa diri, buat amalan yang pada waktu itu kamu mampu. Maka jangan buat amalan yang kamu tak mampu, kerana Allah tak pernah letih memberi pahala sehingga kamu yang terlebih dahulu letih beramal, lalu kamu yang terlebih dahulu meninggalkan amalan. Maka Nabi ingatkan, wa inna ahabbal a'mali ila Allah, dan sesungguhnya amalan yang paling Allah suka dan cintai adalah pada waktu itu maduwi ma'alaih, amalan yang dilakukan secara berterusan, wa in qalla, walaupun sedikit. Dan ini adalah untuk yang sunat. Adapun yang fardu, maka kita perlu untuk menjaga menunaikannya. Tapi yang sunat, buat apa yang kita mampu. Yang penting istiqamah. Kalaulah kita mampu permulaan 1 rakaat, silakan 1 rakaat witir setiap malam. Yang penting istiqamah. Kalaulah kita mampu 3 rakaat, maka silakan. Yang penting pada waktu itu adalah istiqamah. Kalaulah kita mampu baca 1 hari 1 helai 2 muka surat, maka silakan, yang penting istiqamah. Jangan pula pada waktu tu kita baca sampai 30 juz 1 hari, dah lepas tu dah tak baca. Kerana amalan yang Allah suka adalah berterusan walaupun sedikit. Jelas ke jelas? Wa kana alu Muhammad, dan adalah keluarga baginda Nabi SAW, sabda Nabi, idza amilu amalan, apabila mereka melakukan sesuatu amalan, asbatuh, maka mereka akan berterusan melakukannya. 1828 baca. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suilah, pernah ditanya, ayyul amali ahabbu ila Allah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Maka sabda Nabi, adwamuh,
amalan yang dilakukan berterusan, wa in qalla, walaupun sedikit. Dan ini yang kadang-kadang orang tak nak buat. Orang suka buat amalan yang besar, tetapi one off. Padahal yang Allah suka adalah amalan yang berterusan, bukan besar, yang berterusan walaupun sedikit. Dan selalunya amalan yang berterusan inilah yang dikenali sebagai tanda-tanda amalan itu ikhlas. Orang puji ke tak puji, orang kata elok ke kata buruk, orang pada waktu tu nampak ke tak nampak, ataupun bahkan orang kecam, dia tetap buat, maka selalunya amalan yang berterusan ini adalah lambang, tanda kepada amalan yang ikhlas mudah-mudahan. 1829 baca. Maka pada waktu itu seseorang telah bertanya, Alqamah telah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Pada waktu itu apakah beliau bertanya? Ya Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin Aisyah, kaifa kana, bagaimanakah amalan Nabi SAW? Hal kana yakhussu syai'an, adakah Nabi pernah mengkhususkan sesuatu amalan untuk hari yang tertentu? Contoh sedekah, hari Isnin je. Contoh pada waktu tu buat ni, hari Rabu je. Adakah Nabi pernah buat begitu? Mengkhususkan amalan untuk hari yang khusus. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, la, tidak. Kana amaluhu dimah, adalah amalan Nabi SAW berterusan. Wa ayyukum, dan siapakah di antara kamu yastati'u, yang mampu, maka Rasulullah melakukan amalan yang Rasulullah SAW mampu melakukannya. Kerana maksud daripada ungkapan ini adalah yang susahnya adalah istiqamah. Itu yang susah. Adapun nak buat sekali banyak, bila ada semangat, mudah. Bila ada semangat, ada pada waktu itu kekuatan, mudah. Tetapi nak buat istiqamah, itulah yang sebenarnya susah. Dan pada waktu itu Nabi SAW, amalan Nabi, semuanya adalah berterusan istiqamah. 1830 baca. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ahabbul a'mali ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah adwamuha, amalan yang berterusan dilakukan, wa in qalla, walaupun sedikit. Qala, berkata perawi, wa kanat Aisyah, dan adalah Ummul Mukminin Aisyah, idza amilatil amala, apabila beliau melakukan sesuatu amalan, lazimathu, maka beliau akan melazimi amalan tersebut. 1831 baca. Maka ini nak menerangkan tentang perbuatan seorang Ummul Mukminin yang pada waktu itu ketika mana dia mengantuk dalam solat malam, dia akan ikat dirinya pada tali. Maka Nabi SAW tak suka dan Nabi suruh buka ikatan tali tersebut. Terus baca. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala, beliau berkata, dakhala Rasulullah, Nabi SAW telah masuk ke dalam masjid, wahablun, dan ada sebuah tali, mamdudun, yang pada waktu itu terikat di antara dua tiang. Maka Nabi bertanya, mahadha, tali apakah ini? Maka telah diberitahu kepada Nabi SAW, qalu li Zainabah, tali ini adalah milik Zainab. Fa idza kasilat, maka apabila beliau pada waktu itu merasa malas, au fatarat, ataupun merasa letih, amsakat bih, maka beliau akan menahan dirinya dengan tali tersebut. Diikat pada waktu itu badan dia pada tali tersebut, ataupun dia akan sandar pada tali tersebut. Maka Nabi bersabda, hulluh, bukalah tali ini, liyusalli ahadukum, hendaklah menunaikan solat salah seorang daripada kamu, nasyatah, dalam keadaan dia bertenaga. Fa idza kasila, apabila dia merasa malas, au fatara, ataupun merasa mengantuk letih, qa'ada, maka duduklah, jangan tunaikan solat. Wa fi hadis Zuhairin falyakun, maka hendaklah dia duduk. 1832, lebih kurang sama, baca sampai habis. Terus 1833, berkenaan tentang seorang sahabiah yang pada waktu tu tak nak tidur. Dia nak beribadah sepanjang malam. Maka Nabi tegur. Semua hadis ini menunjukkan jangan ekstrim dalam beramal. Beramallah pada waktu itu mengikut kemampuan. Bukan bermaksud kemampuan waktu tengah semangat.
Waktu tengah semangat, semua benda mampu. Nak baca khatam Quran 30 juz satu hari pun mampu sebab tengah semangat. Tengah semangat, tak tidur malam, ibadah pun mampu. Tetapi maksud pada waktu itu mampu adalah apabila kita boleh istiqamahkan sampai bila-bila. Maka berapa yang kita mampu? Maka hadis ini adalah teguran kepada para sahabat dan juga umat Nabi yang melakukan amalan pada waktu itu terlalu berlebihan, namun pada waktu itu tidak mampu nak istiqamahkan. Terus daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbarathu, beliau telah mengkhabarkan kepada Urwah bin Zubair, anak saudaranya, annal Haula binti Tuwaid, bahawa sesungguhnya seorang sahabiah yang bernama Haula binti Tuwaid bin Habib bin Asad bin Abdul Uzza marrat, telah melewati beliau, wa indaha Rasulullah, dan di sisi Aisyah adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah berkata kepada Nabi, hadhil Haula bintu Tuwaitin, wahai Rasulullah, inilah Haula binti Tuwaid. Wa za'amu, dan orang ramai berkata bahawa sesungguhnya Haula ini tidak tidur pada waktu malam, dia beribadah aja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanamul lail, adakah kamu tak tidur pada waktu malam? Khudhu minal amal, Nabi tegur, ambillah kamu daripada amalan, ma tutikun, apa yang kamu mampu. Fawallahi, maka demi Allah, la yas'amullahu, Allah tidak pernah jemu memberi pahala, hatta tas'amu, sehingga kamulah yang mula-mula jemu pada waktu itu untuk beramal. Allah tak pernah berhenti memberi pahala. Kita yang pada waktu itu akhirnya tinggalkan amalan. Maka daripada sini poin dia adalah jangan melakukan amalan yang terlalu ekstrim yang menjadikan kita tinggalkan amalan tersebut. Kita tak buat dengan istiqamah, kita tak buat berterusan, padahal itulah yang disukai oleh Allah dan Rasul. Terus 1834. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, riwayat yang lebih kurang sama, beliau berkata, telah masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalat alayya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah masuk bertemu denganku, wa indi, dan di sisiku pada waktu itu imraatun, ada seorang wanita. Maka Nabi bertanya, man hadhihi, siapakah wanita ini? Maka Aisyah menjawab, imraatun la tanam, seorang wanita yang tak tidur pada waktu malam, tusalli, kerana dia beribadah solat sepanjang malam. Maka Nabi bersabda, alaikum minal amal, lazimkanlah ke atas diri kamu daripada amalan, ma tutiquna, apa yang kamu mampu. Yang mampu apa? Mampu untuk melakukan berterusan. Bukan maksud mampu waktu tengah semangat. Waktu tengah semangat, semua benda mampu pada waktu itu. Sabda Nabi, fawallahi, maka demi Allah, la yamallullah, Allah tidak pernah letih untuk memberi pahala, sehingga tamallu, kamulah yang mula-mula pada waktu itu letih dan meninggalkan amalan tersebut. Wa kana ahabbud dini ilaih, dan sesungguhnya apa amalan agama yang paling dicintai oleh Allah, madawama alaihi sahibu, adalah amalan agama yang orang tersebut lakukan secara berterusan. Wa fi hadits Abi Usamah annaha imra'atun min Bani Asad, ini adalah wanita daripada Banu Asad yang sama, namanya Haula binti Tuwaid radhiyallahu taala anha. Riwayat 1835, dua hadis ini Imam Nawawi pada waktu itu membawakan tajuk amriman na'asa, Nabi telah memerintahkan seseorang yang ngantuk dalam solat, awista'jama alaihi al-Quran awiz zikr, ataupun seseorang yang ketika mana membaca Al-Quran ataupun berzikir telah berubah perkataan dia menjadi tak difahami. Dia tengah baca Quran, Yasin wa Qur'anil Hakim innaka laminal asad, dia dah tak faham apa dia baca. Ista'jamal Quran, telah berubah menjadi perkataan yang tak difahami bacaan Al-Quran ataupun zikir dia, kerana mengantuk, kerana letih, kerana pada waktu tu apa, maka bila dia baca apa dah tak faham. Maka Nabi suruh apa kalaulah berlaku situasi ini? Bi ayyarquda, hendaklah orang tersebut tidur, jangan teruskan solat, jangan teruskan baca Quran, hatta yuzhaba anhu dhalik, sehingga hilang pada waktu itu daripada dirinya rasa mengantuk. Maka ini ada dua hadis. 1835 baca.
Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Idza na'asa ahadukum fis salah." Apabila salah seorang daripada kamu mengantuk di dalam solat, di dalam solat, falyarqud, maka hendaklah dia tidur terlebih dahulu. Sampai bila nak tidur? Hatta yadhhaba anhu naum, sehingga hilang daripadanya rasa mengantuk. Fa inna ahadakum, kerana sesungguhnya salah seorang daripada kamu, idza shalla, apabila menunaikan solat, wa huwa na'isun, dalam keadaan dia mengantuk, la'allahu yadhhabu, maka kadangkala dia ingin yastaghfiru, untuk berdoa memohon keampunan. Yastaghfiru pada baris yang kedua daripada bawah, yastaghfiru huna ayyad'u, pada waktu itu dia nak berdoa, namun fayasubbu nafsah, yang dilakukan adalah dia mencela diri dia. Sebab pada waktu tu dia pun tak ingat, dia pun tak sedar, dia pun tak faham apa dia baca. Maka niat dia nak minta doa, tetapi dia sebenarnya sedang mencela diri dia. Dia pun dah tak faham apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan. Maka Nabi kata tidur dulu. Jangan beribadah dalam keadaan seperti itu. 1836 baca. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza qama ahadukum minal lail," apabila berdiri salah seorang daripada kamu pada waktu malam untuk beribadah, "fasta'jamal Qur'anu ala lisanih," maka bacaan Al-Quran mula berubah menjadi perkataan yang tidak difahami kerana mengantuk, kerana pada waktu itu letih. Maka sabda Nabi, "Falam yadri," lalu dia tidak lagi tahu, "ma yaqulu," apa yang dia ucapkan, "falyattaji'," maka hendaklah dia berbaring, tidur, rehat. Jangan pada waktu itu meneruskan bacaan Al-Quran dalam keadaan dia tak sedar, dia tak faham pada waktu itu apa yang dibacakan. Terus bab yang seterusnya 1837 kita mula masuk berkenaan tentang fadailil Quran, berkenaan tentang kelebihan Al-Quran dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Maka pada hadis ini dibawakan tajuk Babul Amri bi Ta'ahudil Quran. Perintah Nabi SAW untuk seseorang itu menjaga Al-Quran. Wa karahati qawli nasitu ayata kadha wa kadha, dan makruh seseorang itu kalaulah dia lupa, maka dia bercakap, "saya telah lupa ayat Al-Quran." Makruh. Kenapa makruh? Nanti kita akan baca. Seolah-olah dia punya kelalaian menjadikan dia lupa Al-Quran. Lalu kalaulah lupa, maka apa yang patut kata? Wa jawazi qawlu unsituha, aku telah dilupakan. Jangan pada waktu tu cakap, "saya dah lupalah, tak ingatlah Al-Quran." Seolah-olah dia tak menghargai, dia tak mengambil berat. Tapi pada waktu itu ungkapkanlah unsituha, aku telah dilupakan tentang ayat Al-Quran tersebut. 1837 baca. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, telah mendengar seseorang membaca Al-Quran pada waktu malam. Faqala, maka Nabi bersabda, "Yarhamuhullah, semoga Allah merahmati orang ini. Laqad azkarani, sesungguhnya dia telah mengingatkanku, kaza wa kaza ayatan, akan ayat sekian dan sekian, kuntu asqattuha, yang aku telah lupa ianya daripada surah sekian-sekian." Maka Nabi pun boleh lupa. Maka sebab itu pada baris yang ke-2, 4, 6, 8 daripada bawah, kata Imam Nawawi, hadis ini menjadi dalil bahawa ala jawazin nisyan, boleh untuk Nabi SAW lupa, terutamanya pada perkara yang baginda telah sampaikan kepada umat baginda. Fima qad ballaghahu ilal ummah. Maka itu boleh baginda lupakan. Kemudian Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Maka Nabi SAW pun ada lupa. Maka sebab itu bila ada orang baca ayat tertentu, Nabi kata, "aku telah terlupa ayat ini sebenarnya ada pada surah sekian-sekian." Terus riwayat 1838. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala, beliau berkata, "Kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yastami'u qira'ata rajulin fil masjid, telah mendengar bacaan Al-Quran daripada seseorang lelaki di dalam masjid. Faqala, maka Nabi bersabda rahimahullah, semoga Allah merahmati orang ini. Azkarani, orang ini telah mengingatkan daku tentang satu ayat, kuntu unsituha, yang adalah aku telah dilupakan tentang ayat tersebut. Maka boleh untuk para Nabi pada waktu itu lupa, terutamanya kata para ulama, pada perkara yang mereka telah sampaikan, telah kongsikan kepada umat mereka. Terus 1840, minta maaf, 1839 baca. Maka hadis ini nak menerangkan Nabi bagi perumpamaan betapa cepatnya Al-Quran akan terlepas daripada orang yang menghafal dia. Maka apakah perumpamaan yang Nabi bagi? Seekor binatang yang pada waktu itu tak diikat. Lalu kalaulah binatang itu diikat, maka dia tak akan pergi ke mana-mana. Tapi kalaulah binatang tu tak diikat, maka sabda Nabi, tak ada perumpamaan yang lebih cepat untuk sesuatu yang hilang dan terlepas berbanding daripada binatang yang tak diikat. Namun pada waktu itu lebih cepat daripada itu adalah seseorang yang lupa Al-Quran apabila dia tidak membaca dan tidak menjaganya. Sabda Nabi SAW, innama mathalu sahibil Quran, sesungguhnya perumpamaan seseorang yang membaca Al-Quran, menjaga Al-Quran adalah seperti perumpamaan seekor unta al-mu'aqqalah, yang terikat dengan tali, maka dia tak boleh pergi ke mana-mana. Maka sabda Nabi, in ahada, jika pemilik unta tadi menjaganya akan unta tersebut, amsakaha, maka pemilik tadi akan menahan unta tersebut daripada lari. Wa in atlaqaha, dan jika pemilik unta pada waktu itu dia tak ikat, dia biarkan unta begitu, zahabat, unta itu pasti akan pergi. Maka samalah juga Al-Quran. Kalaulah kita tak ulang, tak baca, lama-lama akan lupa. Maka bagaimanakah cara nak ingat Al-Quran, nak tahan Al-Quran daripada lupa? Adalah dengan kita kerap membacanya, menjaganya. Umpama unta yang terikat adalah orang yang menjaga, umpama yang tidak terikat adalah orang yang tidak mengambil peduli tentangnya. 1840, baca sampai habis, riwayat yang lebih kurang sama. Laju sikit terus. Daripada Nafi', daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermakna hadis Malik. Riwayat ini lebih kurang sama dengan riwayat sebelumnya, cuma riwayat ini ada penambahan. Apakah penambahan yang Nabi SAW sabdakan? Sabda Nabi SAW, wa idza qama sahibul Quran, maka apabila seorang yang hafal Al-Quran pada waktu itu bangun, faqara'ahu, dan membaca Al-Quran, billaili wan nahar, pada waktu siang dan malam dia baca Al-Quran, maka pada waktu itu zakarah, dia pasti akan ingat Al-Qurannya. Wa idza lam yakum bih, dan apabila seseorang itu tidak membaca Al-Quran, nasiyah, dia pasti akan melupa akan Al-Quran. Maka sebab itu kita kena sentiasa membaca Al-Quran, lagi-lagi seseorang yang hafal dan pada waktu itu pernah menghafal akan Al-Quran, maka kalaulah tak dibaca, nescaya akan hilang dan pada waktu itu akan lupa. 1841 baca. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bi'sama li ahdihim, amat buruk bagi seseorang daripada mereka yang berkata. Apakah perkataan yang Nabi tak suka untuk disebutkan? Ada orang yang berkata, nasitu ayata kaita wa kaita, aku telah lupa ayat itu, ayat ini daripada Quran. Maka Nabi tak suka. Bi'sa li ahdihim an yaqul, amatlah buruk seseorang yang pada waktu itu mengatakan, aku dah lupa sesuatu ayat daripada Al-Quran.
Lalu apa yang patut dia sebutkan kalaulah dia lupa? Bal huwa, bahkan sepatutnya dia adalah nusia, telah dilupakan. Maka maksudnya jangan sebut saya dah lupalah. Tak, telah dilupakan. Itu lebih beradab, itu adalah lebih baik. Istazkirul Quran, ingatlah kamu akan bacaan Al-Quran. Falahuwa, maka Nabi bagi perumpamaan yang lain. Maka demi sesungguhnya Al-Quran, asyaddu tafassiyan, adalah lebih cepat terpisah min sudurir rijal, daripada hati seseorang lelaki, minan na'ami bi'ukuliha, daripada cepatnya terlepas binatang ternakan daripada tali ikatan dia. Maka sesuatu binatang bila tak diikat, cepat dia melepaskan diri, dia lari. Maka lebih cepat daripada itu adalah orang yang pada waktu itu dia ada Al-Quran, dia tak baca. Maka tanpa sedar Al-Quran hilang daripada dada dia. Terus 1842 baca. Lebih kurang sama baca. Falahu wa asyaddu tafassiyan, maka demi sesungguhnya Al-Quran itu amat cepat terlepas min sudurir rijal, daripada hati-hati penghafalnya yang lelaki, minan na'am, daripada binatang ternakan. An-na'am di sini maksudnya binatang ternakan. Dan daripada cepatnya terlepas binatang ternakan daripada ikatannya. Qala wa qala Rasulullah, maka Nabi SAW bersabda, la yakul ahadukum, lalu janganlah salah seorang daripada kamu pada waktu itu mengatakan, aku telah lupa ayat itu dan ini. Bal huwa, bahkan hendaklah dia menyebut nusia, yang pada waktu itu dia telah dilupakan. Bukan dia lupa, dia telah dilupakan. Terus 1843. Maka sabda Nabi SAW daripada Abdullah bin Mas'ud, bi'sa ma li rajulin, amat buruk bagi seseorang yang pada waktu itu berkata, nasitu surata kaita wa kaita, aku dah lupa surah tu surah ni. Nabi kata amat buruk berkata seperti itu. Au nasitu ayata kaita wa kaita, aku dah lupa ayat tu ayat ini. Jangan kata aku dah lupa. Bal huwa nusia, bahkan ianya adalah dilupakan. Sebab itu sekarang ini kita ditekankan bila kita baca doa, contohnya Allahumma dhakkirna minhuma nasina, maka itu tak digalakkan. Jangan sebut ya Allah ingatkanlah kepada kami apa yang kami lupa, tidak. Jangan sebut nasina. Sebaliknya sebutlah pada waktu itu Allahumma dhakkirna minhuma nusina, ataupun minhuma nusitu, ya Allah ingatkanlah aku apa yang aku telah dilupakan. Maka kenapa pentingnya perkataan ini? Kenapa tak boleh cakap saya lupa ayat Al-Quran? Kata Imam Nawawi, pada baris yang sebelum ini, pada baris yang kedua, empat. Pada baris yang kedua dan empat. Sebentar. Okey, minta daripada atas 245. Maka kata Imam Nawawi bahawa sebenarnya ianya makruh. Kenapa? Li'annahu yatadammanu tasahul. Kerana perkataan saya lupa menggambarkan pada waktu itu kita tak menjaga betul-betul ayat Al-Quran. Kita yang tak baca, kita yang pada waktu itu tidak mengambil peduli tentangnya. Maka adanya tasahul. Wattaghaful, dan perkataan itu menggambarkan pada waktu itu kelalaian daripada kita. Maka sebab itu Nabi menyuruh jangan kata nasitu, aku telah lupa ayat Quran, tapi sebutlah aku telah dilupakan. Maka itu adalah adab ketika mana kita lupa sesuatu ayat Al-Quran. Terus sabda Nabi SAW, jagalah kamu akan Al-Quran, ta'ahadul Quran. Fawalladhi nafsu Muhammad biyadih, maka demi zat yang nyawa Muhammad berada di dalam genggamannya, lahuwa, demi sesungguhnya Al-Quran itu, asyaddu tafalluta, adalah amat cepat terlepas, minal ibli fi uquliha, berbanding unta yang berada pada ikatan dia. Amat cepat
pada waktu itu Al-Quran hilang daripada hati kita. Sebab itu kalaulah tak baca pada waktu itu beberapa ketika je, kita dah mula lupa sesuatu ayat. Maka Allah jadikan begitu bertujuan supaya kita terus menerus membaca, mengulang kaji akan Al-Quran. Sebab pada waktu itu adalah teguran yang keras bagi orang yang lupa akan ayat Al-Quran. Walaudzul hadis libni Barrat. Bab yang seterusnya riwayat 1845 berkenaan tentang sunnah membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Tahsini sauti bil Quran. Maka sunnah untuk membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Cuma sebahagian para ulama ada menyebut pada waktu itu Nabi SAW membaca Al-Quran dengan gaya yang sederhana. Dengan gaya yang sederhana. Supaya pada waktu itu manusia tidak rasa sukar untuk mencontohi bacaan Nabi SAW. Tetapi Nabi tak melarang, tak salah nak membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Kalau seseorang tu suara dia sedap. Kerana itu adalah dituntut dan itu disukai oleh Nabi SAW. Sebab itu Imam Muslim membawakan hadis-hadis berkenaan tahsini sauti bil Quran. Memperindahkan suara ketika mana membaca Al-Quran. Baca hadis yang last ni. Minta maaf. Baca dulu mana yang sempat. Ada lagi beberapa minit ni. 1845. Baca. Maka daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana beliau menukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma azinallahu, tidaklah Allah mendengar dengan sepenuh perhatian kepada sesuatu. Ma azina sebagaimana Allah mendengar dengan memberi sepenuh perhatian kepada seorang nabi, hasanis sauti, yang indah suaranya, yataghanna bil Quran, yang pada waktu itu membaca Al-Quran." Maksudnya Allah beri perhatian kepada bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh seorang Nabi. 1846 baca. Lebih kurang sama, baca sampai habis. Terus 1847, maka sama. Maka Allah memberi perhatian pada waktu itu ketika mana seorang Nabi membaca Al-Quran dengan suara yang indah. Yataghanna, dengan suara yang berlagu. 1847 baca. Maka sabda Nabi SAW, ma'azinallah, tidaklah Allah mendengar dengan sepenuh perhatian kepada sesuatu sebagaimana Allah mendengar dengan sepenuh perhatian. Azina bermaksud, kita dah baca pada baris yang kedua daripada perenggan. Azina bermaksud istima', mendengar dengan teliti. Sebagaimana Allah SWT mendengar dengan sepenuh perhatian kepada seorang Nabi yang indah suaranya, yataghanna bil Quran, membaca Al-Quran, yajharu bih, dengan suara yang kuat. Terus baca. Maka walaupun sunnah untuk membaca Al-Quran dengan berlagu, namun tuntutan yang lebih kuat daripada itu adalah membaca sebagaimana Al-Quran itu diturunkan, iaitu dengan bertajwid. Dengan bertajwid. Kalaulah seseorang itu membaca Al-Quran dengan suara yang indah, namun pada waktu itu menjadikan gugurnya tajwid, hilangnya tajwid, maka itu tak digalakkan. Bahkan kalaulah seseorang itu suaranya pada waktu itu tak sedap pun, tetapi pada waktu itu dia baca dengan tajwid, maka sebenarnya pada waktu itu menjadikan Al-Quran tersebut sedap dan indah untuk didengari. Kita akan sambung riwayat 1849 pada jam 6.30 nanti insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Terima kasih semua.